Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri merupakan penggal pertama beliau sebagai Perdana Menteri. Manakala beliau juga memegang jawatan pengerusi Pakatan Harapan dan sekaligus memegang jawatan Presiden PKR. Adakah mana-mana jawatan Anwar ini di dalam peringkat parti dan juga gabungan parti sebagai pengurusi PH dan Presiden PKR, maafkan saya, Presiden PKR? Adakah terdapat sosok pemimpin yang lain yang boleh menggantikan Anwar? Saya telah mendapat maklumat bahawa pada penggal terakhir Anwar sebagai Presiden pemilihan PKR pada Mei 2025, manakala penggal terakhir Anwar sebagai Presiden PKR. PKR akan mengadakan pemilihan bagi jawatan Majlis Pimpinan Pusat MPP Wanita dan Pemudanya pada 24 Mei depan. Bagi Presiden Parti Anwar Ibrahim, penggal akan datang merupakan yang terakhir untuk sekiranya dia memilih untuk mempertahankan jawatan tersebut yang kemungkinan besar berlaku tanpa saingan. Setiausaha Agung PKR Fauziah Saleh mengumumkan tarikh pemilihan itu dalam satu kenyataan selepas MPP mengadakan mesyuarat. Pencalonan bagi jawatan-jawatan berkenaan dibuka pada 3 dan 4 Mei. Berbeza dengan pemilihan PKR sejak 2010, parti itu kini menghapuskan sistem satu ahli satu undi untuk memilih 6 jawatan tertinggi parti, yaitu Presiden, Timbalan Presiden dan 4 Naib Presiden. Sebaliknya, sistem perwakilan diperkenalkan semula. Mengikut peraturan baru itu, 30% perwakilan mesti terdiri daripada wanita. Selain itu, cabang-cabang PKR perlu memastikan yang mengundi adalah seimbang dengan demografi etnik kawasan masing-masing. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, dalam pemilihan sebelum ini, pertandingan sengit adalah bagi merebut jawatan Timbalan Presiden, yang menyaksikan Rafizi menewaskan Saifuddin dengan majoriti 19.000 undian. Saifuddin dilihat sebagai calon pilihan Anwar dalam pilihan tersebut. Pasukan Rafizi turut berjaya menang 3 daripada 4 jawatan Naib Presiden, manakala sekutu Saifuddin, Amiruddin Syahri, memperoleh undi tertinggi dalam saingan tersebut. Jadi saudara-saudara, terdapat beberapa nama besar di dalam PKR. Antaranya Amiruddin Syahri sebagai MB Selangor hari ini, Saifuddin Nasution sebagai menteri di dalam kabinet, begitu juga Rafizi Ramli. Adakah sosok pemimpin ini layak untuk menggantikan Anwar? Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Mana-mana pemimpin di dalam sesebuah negeri yang menjadi ketua menteri, yang menjadi menteri besar, sudah pasti mereka menggalas dan mempunyai tanggung jawab yang amat besar untuk memimpin negeri itu, untuk menjaga kebajikan dan menjaga banyak perkara perlu dijaga. Pendek kata, tanggung jawabnya amat besar. Jadi, untuk memberikan pembangunan kepada sesebuah negeri itu. Jadi kalau mereka dilihat tidak mampu bekerja, bahkan mementingkan diri, hidup mewah tapi rakyat dalam keadaan yang susah, masalah elektrik, masalah bekalan air dan macam-macam lagi lah, jalan rosak lah, apalah. Akhirnya rakyat dan netizen mula bercakap, adakah mereka ini layak untuk memegang jawatan tersebut? Saudara-saudara yang saya amat hormati, ini berkaitan dengan
Satu perkongsian daripada Harapan Daily, gaji allowance pemimpin di SG4 tidak mahu kalah. Mari kita kaji dan hadam belanjawan 2025 setiap negeri. Lihat berapa banyak belanja mengurus mereka, OPEX, berbanding dengan belanja pembangunan, CAPEX. Semak silang pula dengan jumlah populasi. Dapatlah disimpulkan, negeri SG4 yang kurang maju dan membangun, belanja pembangunan mereka hanya 1/3 dari belanja mengurus. Maknanya, kos untuk menguruskan negeri tinggi sekali dengan gaji dan allowance pemimpin dan segala macam GLC, berbanding diperuntukkan untuk membangun negeri dan rakyat. Kelantan contohnya, negeri termiskin di semenanjung Malaysia, bab perks untuk pemimpin tak nak kalah. Kelantan satu-satunya negeri yang kesemua exco-nya diberi Mercedes mewah. Gaji MB lebih mahal dari negeri lain yang lebih maju. Walhal isu air 50 tahun tetap begitu. Pertama, Kelantan. Kedua, Terengganu pula nampak okey pada mulanya. Namun, baru-baru ini, isu jalan runtuh kerana hakisan pantai hanya diberi RM120,000. Itu sahaja yang mereka mampu. Walhal, gaji MB Terengganu antara tertinggi di Malaysia, kalah Pulau Pinang. Kalau kita kaji sejarah politik dunia, mana-mana parti yang menggunakan agama, mereka tak tekankan kemajuan dan pembangunan. Mereka mahu kekalkan rakyat dalam kemiskinan, membawa kepada kekufuran. Walhal pemimpinnya berjolisakan. Pedas sekali tulisan ini untuk kepimpinan-kepimpinan PAS, khususnya kepada MB Terengganu dan juga MB Kelantan. Tapi saudara-saudara, adakah MB Kedah tidak terkena tempias daripada tulisan ini? Nah, ini satu tulisan daripada Harapan Daily bertarikh 26 Januari. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kejutan kepada seluruh Malaysia, terutamanya kepada rakyat Sabah. Berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah, akhirnya ini adalah keputusan terkini berkaitan dengan Saman. Menurut bekas CEO Sabah Mineral Management SMM, peluang saya telanjangkan semua, kata bekas CEO SMM. Adakah dengan ini terdapat lagi episod baru di dalam skandal rasuah di Sabah ini yang melibatkan beberapa nama besar di dalam kepimpinan kerajaan negeri, melibatkan Ketua Menteri, Menteri Kewangan Sabah, Timbalan Ketua Menteri Sabah, dan juga beberapa adun. Jadi kalau ini benar menurut CEO SMM, bekas CEO ini, kalau benar beliau akan telanjangkan semua, adakah kerajaan negeri JRS mempunyai risiko untuk tumbang? Bekas Ketua Pegawai Eksekutif SMM, John T. Enggihon, tidak gentar dengan firma itu untuk memulakan prosiding undang-undang terhadapnya, sambil menyifatkan apa yang berlaku sekarang sebagai open game atau perlawanan terbuka. Dia mengibaratkannya sebagai perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggris. Open game now, kamu stoklah kacang banyak-banyak macam tunggu EPL live, katanya dalam satu hantaran di FB. Menurut John T., prosiding undang-undang itu untuk membolehkannya mengemukakan semua bukti dalam simpanannya yang sehingga kini dihaskan untuk pihak berkuasa. Peluang bagi saya telanjangkan semua yang selama ini saya ditegah dedakan kepada awam kerana diguna sebagai bahan bukti semasa siasatan pihak-pihak berkuasa.
SMM mengumumkan sudah memulakan prosiding undang-undang terhadap John T serta pihak ketiga yang dikenali sebagai Tay Jian Cheng yang turut dikenali sebagai Albert Tay. Jadi saudara-saudara, kalau benarlah bekas ketua bekas CEO SMM akan telanjangkan mereka semua ini, nah adakah dengan ini SPRM akan menangkap dalang sebenar skandal rasuah Sabah? Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, siasatan ke atas John T dan pemberi maklumat yang mendedahkan beberapa video telah selesai dan hasil siasatan telah diserahkan kepada timbalan pendakwa raya. Kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini.